Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua sekali penonton-penonton live video Fishing Buddies Academy. So hari ini saya nak sharekan kepada tuan-tuan 5 kesilapan biasa yang anglers buat bila dia beli rod casting. Okey, so saya cakap dalam konteks rod casting, okey? So kita tak bercakap dalam rod jigging, kita tak bercakap rod bottom, kita tak bercakap rod fly fishing. Alright. So malam ni saya akan bercakap, berikan tuan-tuan satu guideline apakah kesilapan yang biasa tuan-tuan buat. Dan saya minta untuk tuan-tuan dengar betul-betul benda ni. Okey, cuba fahamkan benda ni. So saya akan ceritakan kesilapan dulu. Alright. So kenapa saya suka cerita pasal kesilapan dulu? Saya tak cerita benda yang betul dulu. Saya cerita kesilapan. Ramai kadang-kadang orang dia salah anggap tau approach saya ataupun pendekatan yang saya buat. Saya suka buat pendekatan untuk tunjukkan yang salah dulu. Kemudian barulah kita cerita benda yang betul. Alright. Kalau kita terus cerita terus straight to the point, so tuan-tuan akan tanya balik, kalau benda ni aku buat, tak boleh ke? So benda tu tidak selesai. So kita tunjukkan dulu dia punya kesilapan. Alright, barulah tuan-tuan sedar, oh rupanya selama ni yang aku buat ni adalah silap. Alright, so apakah penyelesaian dia? So kita nak selesaikan benda tu. Alright, kita bukan nak cari salah orang. Kita bukan nak tuduh orang tu tak betul, orang ni salah, orang ni jahat, orang ni dan sebagainya. Kita tidak berniat begitu. Alright, saya di Fishing Buddies Academy ni, niat saya, matlamat saya adalah saya nak bantu tuan-tuan. Matlamat saya adalah saya nak cuba tolong kawan-kawan saya ni. Alright, so yang pertama kebiasaan pemancing-pemancing ni, dia hanya melihat pada poundage sesuatu rod. Okey, kalau dia nak beli rod, dia akan sibuk dia tengok poundage dulu. Itulah first thing first yang dia akan tengok. Kita cuba nak bantu tuan-tuan. So, mereka-mereka ni, dia selalu kalau beli sesuatu rod, dia sibuk tengok poundage. Dia sibuk tengok poundage. So, dah lah dia sibuk tengok poundage rod. Tetapi dia tak faham pun apa benda yang dimaksudkan dengan poundage rod tu. Alright. So, sebenarnya, tuan-tuan kena faham poundage rod bukannya merujuk kepada kekuatan rod. Okey, so maksud yang saya cakap kat sini adalah 16, 816, 1020, PE13, PE24 dan so on and so forth. Itu bukanlah merujuk kepada kekuatan sesuatu rod. Okey, alright. So, itu adalah merujuk kepada siapa? Kepada apa? Apakah yang dimaksudkan dengan poundage sesuatu rod tu? Dan benda ini saya boleh katakan even though sekarang ni okey lah, sekarang ni pasal benda ni dah mula sampai pada ramai orang. Tetapi 2 tahun atau 3 tahun sebelum ini, okey, kalau kita cakap pasal poundage sesuatu rod itu, ramai di kalangan pemancing-pemancing, tak kisahlah sama ada dia pro staff ke, alright, dia pemancing baru ke, even dia selebriti di dalam YouTube ataupun orang-orang yang ternama, leaders di dalam fishing industry dan sebagainya, kebanyakan, saya tak kata semua, kebanyakan masih lagi ada kefahaman poundage sesuatu rod tu adalah merujuk kepada kekuatan rod. Dia ingat dekat tip tu, katakan dia adalah 10-20. Dekat tip tu dia boleh tahan 10 pound, dekat belakang rod tu dia boleh tahan 20 pound. Biasa tak dengar benda ni? Biasa tak tuan-tuan dengar benda ni dalam YouTube, dalam kita punya YouTuber, dalam kita punya post-post dekat grup-grup memancing? Mungkin tuan-tuan pergi tanya kat kedai, tokek kedai pun beritahu benda yang sama. Mungkin ada setengah, saya tak cakap semua, setengah selebriti memancing ataupun pro staff dan sebagainya. So mereka mengatakan 10-20 tu adalah tip tu, kekuatan dia 10 pound, dekat belakang rod tu adalah 20 pound. Okay, again saya beritahu, saya bukan mencari salah orang. Saya tak pernah mention pun sebarang nama individu dan saya tidak berniat untuk nak attack sesiapa. So, poundage dekat rod tu sebenarnya bukanlah merujuk kepada kekuatan rod. 10-20, 8-16, 6-12, 2-4, 1-6 dan sebagainya, itu adalah merujuk kepada line ataupun tali yang tuan-tuan kena gunakan. Alright. So, contoh 10-20. 10 LB, 20 LB itu adalah merujuk kepada minimum line yang kita kena gunakan dan juga maximum line yang kita kena gunakan. Okay? So, 10 LB minimum line, 20 LB maximum line. Dan apakah yang akan berlaku sekiranya
kita menggunakan tali yang lebih besar daripada yang telah dicadangkan. Apakah implikasi dia? Apakah implikasi dia? Dan apakah implikasi kalau rod tu adalah 10-20, kita gunakan tali yang lebih rendah daripada 10? Apakah implikasi dia kalau kita gunakan tali yang lebih daripada 20 untuk rod 10-20, for example? Alright, so untuk rod yang 10-20, sekiranya tuan-tuan gunakan tali 8 LB, semasa tuan-tuan set hook, power pada rod tu boleh putuskan 8 LB punya line. So 20 LB maksud dia adalah maximum line. Kalau tuan-tuan gunakan 30 LB line, sekiranya tuan-tuan silap setting tuan-tuan punya drag dan tuan-tuan berada dalam satu situasi yang tuan-tuan panik, okey, kena pula ikan kuat, tuan-tuan tam pula tuan-tuan punya spool ataupun tuan-tuan ketatkan tuan-tuan punya drag, apa yang akan berlaku? Rod tuan-tuan akan patah dahulu sebelum tali putus. So tujuan dia letakkan maksimum tali tu adalah bertujuan untuk menyelamatkan tuan-tuan punya rod. Alright. So, yang kedua. Okey. Kebanyakan pemancing-pemancing, okey, yang tadi yang pertama saya kata dia sibuk tengok dekat foundation sesuatu rod. Sedangkan ada benda yang tuan-tuan kena tengok. Alright, dia main beli je. Saya teruskan apa yang saya beritahu pada tuan-tuan. Alright. Beli rod tanpa peduli akan action sesuatu rod. So, tuan-tuan kena faham. Bila tuan-tuan beli sesuatu rod, tuan-tuan kena juga tengok action. Action ni, dia akan bergantung kepada gewang apa yang tuan-tuan nak pakai. Bukan satu action untuk semua sekali jenis gewang. Dan itulah yang menyebabkan tuan-tuan boleh lucut ikan, tuan-tuan boleh orang kata kurang efisien semasa memancing. Alright, so please pergi faham. Okay, action apa yang sesuai untuk aku gunakan untuk that punya application punya gewang. Alright, so itu yang kedua. Beli rod tanpa peduli akan action pada sesuatu rod. Yang ketiga adalah terperangkap dengan terminologi industri memancing. Okey, ini ada sedikit, mungkin ada yang tuan-tuan yang tak faham, yang tak jelas. Apa yang cuba saya nak sampaikan kat sini. Alright, okey, apa yang saya cuba maksudkan kat sini? Siapa yang dekat sini yang ada katakan ultralight mesti 6 LB dan ke bawah? Siapa pernah dengar benda ni? Okey, saya bukan attack ultralight, saya bukan attack pemancing-pemancing ultralight, don't get me wrong. Okey. Siapakah yang kat sini yang ada kefahaman ultralight mesti 6 LB dan ke bawah? Kalau dia 7 LB dia bukan ultralight. Ada brand dia kata 7 LB dan ke bawah dia adalah ultralight. Ada brand kata 8 LB dan ke bawah adalah ultralight. Ada brand kata 9 LB dan ke bawah adalah ultralight. Dia tidak ada satu industri standard. Suka hati dia orang lah nak letak apa pun. Kita jangan terperangkap dengan benda macam ni. Okey, macam Shimano. Shimano dia kata 12 LB dan ke bawah adalah BFS ataupun Bait Finesse System ataupun finesse punya game. Tak kisah, suka hati dia lah dia nak buat. Alright? So, sebab kita tidak ada satu rule ataupun undang-undang. Tak ada. Okey, kita bukan macam sukan bola sepak, kita bukan macam sukan badminton, ada satu badan yang menyelia untuk all the rule, terminologi dan sebagainya. Tidak, kita tidak ada benda tu. Okey? So, apakah yang penting dekat sini? Yang penting dekat sini adalah tuan-tuan faham tuan-tuan punya game, tuan-tuan tahu equipment ni aku nak pakai ni untuk apa. Sebenarnya saya tak kisah pun. Saya tak kisah pun kalau orang nak panggil 612 tu finesse ke, 612 tu ultralight ke, saya tak kisah pun. I don't care. Dan itulah yang saya ajar pada saya punya student-student. Jangan peduli dengan terminologi. Jangan terpeduli dengan terminologi. Teringat sesi kena jerung. Macam student-student, macam Tuan Balisan. Sampai saya belasah dia. Okey? Sampai koyak Tuan Balisan. Okey, nah saya nak fahamkan bagi benda ni, tuan-tuan faham benda ni. So, benda ni adalah jangan sibuk dengan teknologi. Betul, 6 LB ke bawah adalah ultralight. Tapi ada juga Tuan Arif, Metal Rocker, cakap. Okey, 6 LB dan ke bawah adalah ultralight. Tapi kalau 7 LB pun, kalau tuan-tuan nak panggil dia ultralight, so what? Itu company, manufacturing. Sebab tu saya kata, buat apa kita nak gaduh pasal teknologi ni? Alright, janji tuan-tuan faham tuan-tuan punya penggunaan equipment tu untuk apa. Okey, so kebanyakan pemancing-pemancing, kebanyakan, dia suka follow. Oh, rigid. Kena rigid. Oh, kalau tidak, ni bukan ultralight. Tak benar. Salah. Okey, so benda salah saya kena cakap salah. Okey, so kita jangan rigid. So tak kisahlah orang nak panggil apa pun. Jangan jadi follower.
membuta tuli. Okey, sebagai seorang pemancing ataupun dalam apa saja bidang kita buat, kita jangan sibuk ikut orang ataupun trending. Mentaliti Asia, bukannya saya cakap kita nak kutuk orang Asia. Saya orang Asia. Alright? Terutama sekali dekat Southeast Asia. Kita ni adalah orang-orang yang pernah dijajah. Sistem pendidikan kita begitu. Cara persekitaran kita begitu. Kita suka follow. Kita suka follow the trending. So kalau kita follow the trending, oh kita adalah orang yang up to date. Kita adalah orang yang hebat, pakar dan sebagainya. It's all about tak betul. Bila tuan-tuan nak follow sesuatu benda, tuan-tuan kena faham. Sebab tu di sebelah barat, bukan kita nak banggakan orang barat. Tidak. Ada yang tak baik ni kat situ. So saya pernah duduk dekat sana. Okey, saya pernah bercampur dengan masyarakat sana. So saya faham, okey, mentaliti orang barat. Okey? So mentaliti orang barat ni adalah mereka dia keep argue, dia keep cuba nak dapatkan jawapan supaya mereka faham. Dan apabila mereka faham, baru mereka akan follow. Orang kita, dia follow dulu baru dia nak faham. Nah, itu beza dia. Sebab tu, kita tengok banyak negara-negara yang maju ni, mereka adalah negara-negara pencipta. Mereka mencipta trending, mereka mencipta teknologi, mereka mencipta benda-benda baru yang merubah dunia. Yang merubah dunia. Tak macam kita. Kita banyak lahirkan pelajar-pelajar yang bagus, pelajar universiti yang hebat-hebat dan sebagainya, tetapi kita tidak berjaya untuk mencipta ataupun membuat perubahan sesuatu sebab kita bukan mencipta teknologi, kita adalah pengguna teknologi. Kalau iPhone tu kita nak jadi orang yang paling pertama sekali yang guna iPhone. iPhone apa sekarang? iPhone 11. Kalau kita nak ni, kita berlumba-lumba mengejar menjadi up to date, tetapi kita sebenarnya tak up to date, kita suka jadi follower. Bukan saya cakap ni, ini adalah mentaliti kita semua sekali. Alright, termasuk dengan saya sendiri. So kita kena faham. Sesuatu benda kita nak follow, kena faham. Okey, sini saya bercakap dalam konteks memancing. Alright, Roger so far? Jangan terperangkap dengan terminologi industri memancing. Belajar tak sesuatu? Kalau belajar, komen dekat bawah belajar. Yang keempat, rod yang baik adalah rod yang boleh bending macam U ataupun kita panggil dia sebagai parabolic bending. Dan bila dia dah boleh naik ikan yang besar, so itu adalah rod yang bagus. Dan ini adalah kefahaman biasa di kalangan pemancing-pemancing. Ini pun yang benda yang selalu saya cakap, benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni telah menyebabkan ramai orang sentap. Saya tak nak cerita, tapi ramai orang sentap. Tapi inilah hakikat dia. Inilah hakikat dia. Okey, bila saya cakap rod yang bending macam tu, bentuk parabolik tu, dia bukanlah rod yang terbaik. Dia mungkin rod yang baik untuk certain punya application. Kena faham Saya kata dia bukanlah rod yang terbaik. Tetapi understanding pemancing-pemancing, apabila dia nampak rod macam tu, boleh tarik ikan besar, rod bending, kalau boleh tip dia tu boleh bengkok sampai cecah air. Okey, wah, ini adalah rod yang baik. Aku kena beli that rod. Saya tak kata that rod tak bagus. That rod mungkin bagus untuk certain application, tetapi that rod bukanlah yang terbaik. Ataupun mungkin that rod tuan-tuan tak perlu pun beli. Nampak tak apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini? So kadang-kadang bila saya cakap dengan benda-benda macam ni, okey, orang sentap. Orang sentap. Orang sentap. Okey. So tapi nak buat macam mana? Alright, so itu yang keempat, rod yang baik adalah rod yang boleh bending you dan boleh naik ikan besar. Itu adalah satu kefahaman yang salah. So, yang kelima adalah beli rod tanpa memahami berat gewang yang sesuai. So tuan-tuan kena faham tuan-tuan nak beli rod ni, tuan-tuan kena tengok tuan-tuan punya berat gewang. Kalau tuan-tuan faham berat gewang ni, insya-Allah, okey, tuan-tuan akan dapat beli rod yang sesuai untuk tuan-tuan punya game. Okey, so ini adalah 5 kesilapan yang anglers buat